Pasar Borong Selayang kini milik warga tempatan. Betul, kah? Dewan Perniagaan Minority menyambut baik keputusan drastik Kementerian Wilayah Persekutuan membebaskan Pasar Borong Selayang dari genggaman warga asing dan mengutamakan warga tempatan. Menurut Setiausaha Agungnya, Zulkifli Abdul Fattah, Menteri Tan Sri Anwar Musa berjaya menyelesaikan isu lambakan pekerja asing di pasar berkenaan yang berlarutan sejak 20 tahun lalu. Katanya, berikutan tindakan itu ramai majikan mula mengiklankan peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan dan mendapat sambutan menggalakkan dari warga negara yang menganggur, termasuk gelandangan. Dari maklumat yang kami terima, iklan tersebut mendapat sambutan dan membuktikan rakyat tempatan tidak memilih pekerjaan karena peluang pekerjaan mereka sebelum ini sebenarnya telah dirampas oleh warga asing. Ini terbukti bukan rakyat kita tidak mau pekerjaan itu tetapi warga asing telah merampas peluang itu dari mereka. Warga asing yang pada mulanya bekerja sebagai pekerja di Pasar Borong itu berjaya memonopoli kawasan tersebut dalam jangka masa singkat. Ini berpunca pemegang leson mencari jalan mudah menyewakan lot kedai kepada warga asing dan mengaut keuntungan atas angin, katanya dalam kenyataan kepada media. Anwar Musa dilaporkan berkata, kementeriannya mahu pengambilan pekerja asing di Pasar Borong seluruh negara dihentikan segera susulan laporan terdapat lebih 1.000 bekerja di Pasar Borong Selayang ketika ini. Katanya, beliau sendiri tidak menjangka perkara itu berlaku selepas kawasan di sekitar Pasar Borong itu, yang majoriti dihuni oleh warga asing, dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan berikutan penularan wabah COVID-19. Jelas Zulkifli, pihaknya juga mendapati Samsing, yang menjaga kawasan pasar itu mengutip uang perlindungan daripada warga asing untuk memastikan keselamatan mereka daripada warga tempatan dan pegawai kerajaan. Menambahkan lagi pengaruh dan kuasa warga asing dan menjadikan mereka kebal di kawasan Pasar Borong Selayang. Kesannya, seluruh kawasan Pasar Borong itu dan sekitarnya menjadi penempatan warga asing dan ini semua berlaku disebabkan rasuah. Jika warga asing boleh berniaga, berkuasa dan membuka penempatan sendiri di kawasan ini, punca utamanya pasti ada kebenaran dari pihak tertentu. Kami ada membuat tinjauan dan mendapati kebanyakan warga asing di kawasan ini adalah pemegang KT United Nations High Commission for Refugees. Selain pendatang asing tanpa izin. Katanya, dia berharap inisiatif yang dilakukan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini akan dituruti dengan penguatkuasaan yang gigih. Jika tindakan hanya diambil kepada pendatang saja, saya rasa masalah ini mungkin tidak akan selesai. Karena puncak utamanya adalah orang yang membenarkan dan mengambil keuntungan dari mereka terutama dari kaki tangan yang berwajib sendiri. Selagi tiada hukuman dan tangkapan kepada mereka, sememangnya masalah ini akan timbul semula. Ianya hanya akan berhenti sementara karena isu ini telah menjadi topik hangat ketika ini. Bagaimana masalah ini akan selesai? Dengan menangkap pendatang tanpa izin saja, ia akan meredakan sementara. Dalang yang sebenar mungkin ada semasa operasi penangkapan itu. Ini perkara biasa, dalam dunia yang penuh korupsi ini, kebanyakan mereka besar pengaruhnya dalam jabatan utama negara dan mungkin kebal pada undang-undang. Jika tiada sesiapa berani mengambil tindakan ke atas mereka, jangan risau, lambakan pendatang ini akan tetap berulang semula.